Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua murid tahun 5. Hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita minggu lepas. Minggu lepas kita dah belajar objek-objek yang berkarat, okey. Hari ini kita nak belajar sambung lagi topik yang baru, iaitu faktor yang mempengaruhi pengaratan. Apakah faktor yang mempengaruhi pengaratan? Kita dah belajar minggu lepas bahawa objek yang berkarat adalah besi. Besi boleh berkarat. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi pengaratan besi? Okey, cuba tengok apakah hari ini kita punya hasil pembelajaran. Okey, standard pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, satu saja ya hari ini, 7.1.3 iaitu mengeksperimen untuk menentukan faktor yang menyebabkan pengaratan. Apabila kita berada di sekolah, untuk subtopik ini kita akan buat satu eksperimen, satu penyiasatan bagaimana nak menentukan faktor yang menyebabkan pengaratan. Disebabkan kita PDPR, saya akan terangkan secara teori. Kamu tengok dulu apakah faktor yang menyebabkan pengaratan. Tengok sini. Apakah yang menyebabkan objek yang dibuat daripada besi berkarat? Apa dia? Sebenarnya sesuatu besi boleh berkarat. Dia mesti ada besi kan? Plastik tak berkarat, kayu tak berkarat, satu lagi kaca tak berkarat. Besi dia mesti ada air dan udara. Nampak tak simbol tambah tu? Maksudnya mesti ada dua-dua. Kalau air saja tak berkarat ataupun ada udara saja tak berkarat, dia mesti ada dua-dua. Lepas tu ada simbol tambah kat sini. Besi tambah dengan air dan juga udara, maka besi boleh berkarat. Cuba tengok yang kedua ni. Tidak berkarat. Tidak berkarat contohnya adalah kalau besi dengan air saja, tak akan berkarat. Sebab dia ada air saja. Dia tak ada udara, tak berkarat. Satu lagi, tidak berkarat juga besi dan udara pun tidak akan berkarat. Bermaksud besi akan berkarat jika ada air dan udara. Ni nampak Dan. Tambah ni maksudnya dan. Mesti ada dua-dua. Kalau salah satu saja ada, tidak akan berkarat. Jom kita tengok lagi. Uji kaji faktor pengaratan. Ini adalah uji kaji yang saya ambil daripada buku teks. Ini yang akan selalunya kita akan buat kalau berada di sekolah. Saya terangkan dulu. Dekat sini kita akan sediakan 4 tabung uji yang kita labelkan sebagai A, B, C dan D. Kamu perhatikan tabung uji A. Tabung uji A, dia letak bulu besi. Bulu besi ni sebenarnya adalah berus kuali berus periuk. Yang dipotong, dia mungkin ditimbang dalam berapa gram. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung uji yang dilabelkan sebagai A. Saya ulang sekali lagi. Tabung uji A hanya ada bulu besi sahaja dan ditutup dengan gabus. Ini adalah gabus. Saya ulang sekali lagi, jangan tertukar. Tabung uji A hanya ada bulu besi sahaja. Masukkan bulu besi dalam tabung uji, kemudian tutup dengan gabus. Bulu besi ni sebenarnya adalah berus kuali, berus periuk. Dipotong, dimasukkan ke dalam tabung uji yang dilabelkan sebagai A. Manakala tabung uji B, yang ini yang kedua ni. Dalam tabung uji B ada bulu besi juga dan dimasukkan dengan satu bahan kimia iaitu kalsium klorida kontang. Kejap lagi saya tunjuk macam mana rupa kalsium klorida kontang. Apa fungsi kalsium klorida kontang? Kejap lagi. Saya ulang sekali lagi. Tabung uji B ada bulu besi dan kalsium klorida kontang. Tolong ingat kalsium klorida kontang dalam tabung uji B dan ditutup juga dengan gabus yang dilabelkan sebagai B. Manakala tabung uji C ada juga bulu besi, dimasukkan bulu besi juga, kemudian dimasukkan air pipe yang telah dididihkan.
Okey, masaklah air pipe tu air masak tu dah dididihkan, kemudian masuk dalam tabung uji C, kemudian dituangkan minyak. Kenapa kena tuang minyak? Okey, nanti saya perjelaskan kejap lagi Saya ulang sekali lagi. Tabung uji C ada bulu besi yang dicampurkan dengan air pipe yang dididihkan. Lepas tu tuang minyak, lepas dan akhir sekali tutup dengan gabus. Itu tabung uji C. Manakala tabung uji yang terakhir iaitu tabung uji D ada bulu besi dan dimasukkan dengan air pipe. Tadah je kat air pipe, masukkan saja dalam tabung uji D dan ditutup dengan gabus. Faham ya? Boleh? Ingat Tolong ingat berikan perhatian. Saya takut nanti kamu tertukar. Saya ulang sekali lagi. Tabung uji A hanya ada bulu besi sahaja. Tak ada apa-apa. Tutup dengan gabus. Tabung uji B, bulu besi campur dengan kalsium klorida kontang. Tutup dengan gabus. Tabung uji C, bulu besi, dia ada 3 bulu besi, dia ada air pipe yang dididihkan dan dia letak minyak. Minyak mestilah dekat atas, lapisan atas sebab minyak kurang tumpat dari air. Kamu dah belajar ketumpatan apabila masa kamu berada darjah 3. Ingat lagi Okey, tuangkan minyak, so lapisan minyak akan berada di atas air, di atas permukaan air. Tabung uji D ada bulu besi dan air pipe sahaja. Okey, sebenarnya kita tengok kalsium klorida kontang. Apakah infosign? Apakah kegunaan kalsium klorida kontang? Kenapa kena masuk kalsium klorida kontang? Okey, kalsium klorida kontang sebenarnya adalah berfungsi untuk menyerap kelembapan. Nak serap kelembapan dalam tabung uji. Kelembapan tu macam air lah, lembab-lembab, ada wap-wap air. Ada, kalau kita letak kalau kita perhatikan ada macam titisan-titisan air tu kan, itu adalah wap air, kelembapan. So kita tak nak ada kelembapan dalam tabung uji tersebut, akan dimasukkan dengan kalsium klorida kontang. Kalsium klorida kontang macam ni. Nampak ni? Dia macam serbuk putih. Saya besarkan, tak nampak ya? Serbuk putih. Dekat Makmal ada. Okey, ini adalah kalsium klorida kontang. Fungsinya adalah untuk menyerap kelembapan. Maksudnya dia nak serap air. Dia tak nak ada air. Sebenarnya kan kalau kita beli kasut ke ataupun beg, kita akan nampak dalam kotak tu ada silika. Pasal tak ada silika? Yang kotak kecil je. Kotak kecil, dia tulis silika, dia ada bulat-bulat butiran putih yang jernih. Dia tulis silika. Perasan tak? Kalau beli kasut ataupun beli beg ke apa, ada silika ni dalam bungkusan tersebut. Sebenarnya dia sama fungsi dia juga untuk menyerap kelembapan supaya tak ada kelembapan, maka barang-barang tu tak adalah ada kulat dan sebagainya Boleh faham ya? Jelas? Okey, saya ulangkan sekali lagi. Kalsium klorida kontang adalah untuk menyerap kelembapan. Bila diserap kelembapan, maksudnya tabung uji tersebut tak ada air. Tak ada air. Okey, sekarang kita tengok yang kedua. Kenapa guna air yang dididihkan? Kita guna air dididihkan sebab kita nak singkirkan udara. Okey, kita nak singkirkan udara. Maksudnya air pipe yang keluar daripada pipe tu, dia ada udara. So kita nak singkirkan udara dalam air tu, kita didihkan. Ingat dalam air ada oksigen yang larut. Ada oksigen yang larut. So kita nak singkirkan oksigen tu, kita nak singkirkan udara tu macam mana? Kita tak boleh nak tapis. Maka kita kena didihkan. Bila kita didihkan, kita telah menyingkirkan udara. Lepas tu kita dah singkirkan udara, kita masukkan dalam tabung uji tersebut. Kita tak nak udara baru masuk. Kita tuangkan minyak. Ingat tak tadi? Kita tuangkan minyak. Kenapa kita tuangkan minyak? Kita tak nak udara baru masuk dalam tabung uji tersebut. Air tu dah didih. Kita dah singkirkan udara.
So takkan kalau kita biarkan lagi mungkin ada udara lain akan larut semula dalam air tersebut. So kita tak nak ada udara baru masuk, so kita akan tutup, sealkan dia, kita letak satu lapisan iaitu lapisan minyak. Minyak sebenarnya adalah untuk halang udara masuk dalam air. Jelas atau tidak? Jelas? Okey, kita tengok lagi. Kalau kamu tak ataupun kamu macam keliru tengok balik semula. Tengok sini. Okey. Tengok balik sini Kita tengok sekarang yang kita tertarik adalah pada apa? Pada B, C dan D. Tengok dulu B. B tadi kita letak kalsium klorida kontang. Kita dah serap apa? Kita dah serap kelembapan. Kelembapan maksudnya dah tak ada air. Yang B ni, tengok yang B ni. Yang B ni. B ni dah tak ada air sebab kita dah letak kalsium klorida kontang. Kalsium klorida kontang untuk serap kelembapan. Okey, sekarang kita tengok yang C pula. Yang ini, yang C ni. Okey, kita guna air yang telah dididihkan. Kita buang buang udara. Bila buang udara dah tak ada, kita tak nak udara baru masuk, kita letak apa? Kita letak satu lapisan iaitu lapisan minyak. Nampak lapisan minyak ni ke atas? So udara baru tak boleh masuk. Okey, boleh faham? Manakala yang D ni ada, kita guna air pipe biasa je. Tadah dekat dekat pili, kemudian masukkan di dalam tabung uji. Yang A ni pula tak ada apa-apa, kita letakkan sahaja bulu besi. Okey, faham? Boleh? Jelas? Okey, sekarang kita pergi kepada data. Okey. Data faktor yang mempengaruhi pengaratan. Yang ini yang akan kamu buat, kamu kena salin dan lengkapkan dalam buku tulis sains. Okay. Yang ini, gambar rajah yang ini, dengar gambar rajah ini kamu kena lakar. Gambar rajah ini sangat penting. Kamu kena belajar melakar. Saya punya lakaran tak cantik, saya tak guna pembaris. Saya minta kamu yang tepi-tepi ni kamu guna pembaris. Boleh? Ya? Guna pembaris. Okey, dan jangan lupa labelkan. Label dalam melakar dalam sains sangat penting. Lakaran kena jelas dan kena label. Okey, sekarang yang ini kamu kena buat. Tadi gambar rajah yang mula-mula tadi saya tunjuk sebagai gambar rajah. Yang ini adalah lakaran yang di mana kamu kena buat dalam buku tulis sains. Tajuknya ke atas ni. Data faktor yang mempengaruhi pengaratan. Itu tajuknya. Okey, sekarang gambar rajah itu telah saya transfer ke dalam lakaran. Yang ini A, yang ini tabung uji B, tabung uji C, tabung uji D. Dapat? Okey, sekarang ini adalah data yang perlu kamu buat dan lengkapkan. Okey, sekarang pemerhatian. Tabung uji A. Tabung uji A yang tadi hanya ada bulu besi sahaja. Ada tak wap air dalam tu? Dalam tabung uji ada wap air tak? Ada tak kelembapan dalam tabung uji? Tak ada. Ada udara tak? Tak ada. Udara ada. Okey, udara ada. Kelembapan ada tak? Kelembapan sebenarnya ada juga Kelembapan ada juga. Boleh faham Sebab okey, maka dekat tabung uji A ni akan berkarat. Alamak, mana jadi? Bulu besi berkarat. Berkarat. Kenapa berkarat? Sebenarnya dalam tabung uji ini ada wap air dan juga ada udara. Dalam ni ada wap air dan udara. Sebab dia tak ada apa-apa bahan yang untuk nak serap wap air. Dia hanya ada bulu besi sahaja. Okey, cuba kamu ambil satu bekas kamu tutup. Lama kelamaan, bila kamu tutup, dia akan ada wap air dekat tepi dinding kaca tu. Akan ada titisan-titisan air. Okey, sekarang B. Dia ada kalsium klorida kontang dengan bulu besi. Tabung uji B, besi berkarat atau tidak? Bulu besi berkarat atau tidak?
Okey, saya nak tanya sebelum kamu beri jawapan. Dalam ni ada udara tak? Tabung uji B. Ha? Tabung uji B ada udara tak? Ada. Ada udara. Ada tak wap air? Tak ada. Tak ada. Kenapa tak ada? Tak ada air. Okey, tak ada air. Kenapa tak ada air? Sebab dia letak kalsium fluorida. Pandai, bagus Zahin. Telah diserap oleh kalsium klorida kontam, maka tabung uji B tak ada air. Bagaimana air tu? Telah diserap oleh kalsium klorida kontam. Maka dekat tabung uji B hanya ada udara sahaja. Maka bulu besi pada tabung uji B berkarat atau tidak? Apa jawapan dia? Berkarat atau tidak B? Tidak. Tidak berkarat. Okey. Maka dekat pematang ni kamu tulis bulu besi tidak berkarat. Dapat? Boleh? Okey, sekarang kita pergi kepada tabung uji C. Lihat tabung uji C sebelah kiri. Okey, saya nak tanya, dalam tabung uji C ada air atau tidak? Ada. Air ada. Ada udara atau tidak? Tidak. Udara tak ada. Betul, tidak, tak ada, tak ada. Mana pergi udara? Minyak. Minyak? Udara pergi mana? Udara pergi mana? Udara telah disingkirkan semasa proses pendidihan air tersebut. Faham tak? Saya nak tanya sekali lagi, ni kamu confused ni. Udara ada tak? Tabung uji C? Ke tak pasti? Saya tanya sekali, udara ada tak dalam tabung uji C? Ada. Tak ada. Pergi mana? Udara tu pergi mana? Disingkirkan. Semasa disingkirkan, semasa air pipe itu dididihkan. Kemudian dia tak nak ada udara baru masuk, kita letak satu lapisan minyak. Okey, so udara tak ada. Hanya ada air. Sebab ada air ni biasalah, air tu tak ada Okey, saya nak tanya, apakah pemerhatian pada tabung uji C? Tidak berkarat. Bagi jawapan bulu. Bulu besi tidak berkarat. Bulu besi tidak berkarat. Okey, sekarang kita perhatikan pula pada tabung uji D. Tabung uji D ada bulu besi dan air pipe. Saya nak tanya, ada air tak? Ada. Ada. Ada udara tak? Ada. Udara ada, yes. Udara ada sebab dia menggunakan air pipe. Air pipe ada udara yang larut dalam air tu. Okey, sebab ni tak didih, dia tuang, dia terus masukkan daripada air pipe tu. Maka saya nak tanya, apakah pemerhatian bagi bulu besi tabung uji D? Bulu besi berkarat. Bulu besi berkarat. Okey, senang atau susah? Ni ada wap air, ni ada udara. Okey, nampak tak Nampak ni? Nampak? Okey. Sekarang daripada uji kaji ini, faktor ini, boleh kita simpulkan bahawa bulu besi pada tabung uji A dan D sahaja yang berkarat. A dan D berkarat. Manakala B dan C tidak berkarat. berkarat. Boleh? Boleh. Faham. Okey. Sekarang kita tengok bagaimana untuk mentafsir data Okey, sekarang ini mentafsir data. Mentafsir data ini pun perlu kamu salin dan buat dalam buku tulis sains Okey, sekarang tengok soalan pertama. Kita tafsir data daripada apa yang kita dah buat tadi. Okey, sekarang tengok soalan dia. Bulu besi pada tabung uji yang manakah berkarat? Mengapa? Berikan saya jawapan. Tabung uji mana yang berkarat?
A Bulu dan besi B. A dan B. Yeah, tulis kat sini bulu besi tabung uji apa? Uji apa? Alamak. Tabung uji apa? Yang mana berkarat? A dan A, D. Yes, A dan D berkarat. Dia tanya mengapa? Kenapa berkarat A dan D ni? Kerana apa? Kerana ada Air dan air. kerana ada air dan udara. Okey, macam ni cara nak jawab. Dapat? Ingat ni yang kena buat kejap lagi. Okey, sekarang soalan B. Bulu besi pada tabung uji manakah tidak berkarat? Mana? Mengapa? Dia minta mengapa. Apa jawapan dia? Bulu Bulu besi pada tabung C, B dan Dan C. bulu besi tabung uji. Saya tertinggal perkataan tabung uji ni Tabung uji C dan B B. dan C kan? Sorry. Okey, tabung uji B dan C berkarat. Kenapa? Dia minta kerana Kita mengapa Kerana apa? Kerana tiada air dan udara. pandai. Tiada air dan udara. Okey, sekarang tengok soalan C. Apakah faktor yang menyebabkan pengaratan? Saya dah beritahu. Faktor pengaratan apa dia? Apakah faktor pengaratan? Apa dia, Amirul? Air dan udara. Bagus. Air dan udara. Dapat dua saja. Tak boleh air, tak boleh udara. Dia mesti air dan udara. Mesti dua. Mesti ada perkataan dan. Okey. Sekarang soalan D. Apakah rumusan daripada eksperimen ini? Besi akan berkarat. Bagus. Besi akan berkarat apabila ada air dan udara. bagus. Apabila ada air dan udara. Senang ke susah hari ni? Topik hari ni. Senang. Kita belajar tentang faktor yang mempengaruhi pengaratan besi. Okey, yang ini mentafsir data ini pun kamu kena buat dalam buku tulis sains. Kalau tak ada buku tulis sains, dalam kertas kosong. Okey, salin soalan dan jawab Okey, sekarang kesimpulannya. Kita dah masuk slide yang terakhir Kesimpulannya daripada apa yang kita belajar pada hari ini adalah kehadiran air dan udara menyebabkan bulu besi berkarat. Mesti ada air dan udara. Besi kalau nak berkarat Kesimpulan ni pun kena salin juga. tak payah. Ini kesimpulan apa kita tenang je. Yang tadi tu je, dua tu je Okey. Okey. So ada air dan udara maka besi akan berkarat. Semestinya bulu besi, apa-apa gate besi, apa lagi paku. Kalau ada air dan udara maka dia akan berkarat. Okey. Yang itu adalah pengajaran daripada PowerPoint tu Okey, sekarang saya nak kamu lihat buku Mesra Digital. Oh yeah. Okey, dah? Okey, sekarang lihat muka surat. Sekarang lihat muka surat. Sekejap 56. Ini adalah tugasan kedua. Yang tadi tu tugasan pertama. Nanti saya bagi dalam Telegram Okey, ini adalah tugasan kedua, muka surat 56, buku Mesra Digital Dah sedia? Boleh saya mulakan?
Boleh. Okey, bagus. Okey, pengaratan bahan. Raja di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh Hafiz selama 3 hari untuk mengkaji faktor-faktor pengaratan pada paku. Okey, lihat tabung uji P. Dia ada minyak, air yang telah dididihkan, ada paku. Manakala tabung uji Q ada air, R udara mempunyai sedikit kelembapan. Okey. Dan S ada paku dan juga kalsium klorida kontang. Ramalkan keputusan penyiasatan dan lengkapkan jadual di bawah. Paku dalam tabung uji P. Keadaan paku. P berkarat atau tidak? Tidak berkarat. Berkarat. Bagus. Tidak berkarat. Tulis tidak berkarat. Dah. Okey. Q berkarat atau tidak? Berkarat. Berkarat. Bagus. Berkarat. R R pun berkarat atau tidak? berkarat. Yes, R pun berkarat sebab dia ada Tidak berkarat. dia tak ada apa-apa, dia hanya ada paku sebab udara ada kelembapan, ada sedikit kelembapan. So Tidak R berkarat. berkarat. S berkarat tak S? Tidak berkarat. Tidak berkarat. S tidak berkarat. Okey, bagus. Sekarang pergi ke soalan B. Boleh kita Air, teruskan soalan B? Sekejap ya, kita baca dulu. Nyatakan dua maklumat yang perlu dikumpulkan dalam penyiasatan ini. Kehadiran dan. Kehadiran siapa? Air dan udara. Yes, air dan udara. Air dan udara. Keadaan paku. Keadaan siapa? Keadaan Paku. paku. Kita tengok keadaan paku tu berkarat atau tak? Keadaan paku. Boleh Amirul? Boleh Zul? Zul buku ada tak Zul? Ada tak buku Zul? Ada. Okey. Soalan C. Soalan C, nyatakan satu pematian pada paku Q dan R selepas 3 hari. Terdapat lapisan berwarna pada permukaan Q dan R. Lapisan berwarna apa? Kalau karat, apa lapisan warna lapisan tu? Perang kemerahan. Yes, perang kemerahan. Itu adalah warna karat. Lapisan berwarna perang kemerahan. Okey. Soalan lagi, soalan D soalan D. Boleh Adam? Okey. Boleh. Okey, soalan D. Berikan satu inference berdasarkan jawapan kamu di C. Okey. Paku Q terdedah kepada dan. Dia terdedah kepada siapa? Air dan udara. Bagus Alisha. Okey, udara dan air. Paku Q terdedah kepada udara dan air. Manakala paku R terdedah Wap air dan udara. ya bagus, wap air dan udara. Dia ada wap air sebab dalam udara tu ada sedikit kelembapan. Okey, dapat? Boleh saya teruskan? Boleh. Alright. Okey, soalan E. Apakah Menyerap kegunaan kalsium klorida kontang dalam tabung uji S? Tadi saya bagi tahu. Menyerap Apa fungsi? air. Menyerap wap air atau menyerap kelembapan. Menyerap wap air, bukan serap air Dia menyerap wap air ataupun menyerap kelembapan. Lupa pula nak cakap wap. Okey. Menyerap wap air ataupun kamu boleh tulis menyerap kelembapan. Okey, maksudnya dalam tu dia kering, dia tak ada lembab-lembab Okey, soalan F. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyiasatan ini? Pengaratan terdapat pada air dan udara. Okey, boleh. Juga jawapan lain, besi berkarat apabila terdedah kepada air dan udara. Saya ulang, besi boleh berkarat apabila terdedah kepada air dan udara. Okey, faham ya?